مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat kita bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Dalam giliran pelajaran fikih kita hari ini, kita bincangkan Kitabus Shalah. Dan mulai hari ini dan insya-Allah seterusnya saya akan sediakan nota-nota dan pihak sini akan mengucapkannya dan kita tinggal susun dan filekan sajalah. Ya, ini kerana memandangkan kitab-kitab yang kita cuba cari itu tak dapat sesuatu yang betul-betul sesuai dengan keadaan kita. Yang belajar 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Dan juga isinya kadang-kadang begitu terhad. Jadi apa yang saya uraikan itu kadang-kadang tinggal begitu saja. Ya, kecuali yang ada kaset apa semua itu baguslah. Jadi sekarang ni saya cuba nak mengisikan dalam nota ini apa-apa yang kita rasakan perlu daripada perkara-perkara yang penting dalam soal sesuatu pelajaran itu. Jadi insya-Allah lah dari masa ke masa, dan kalau dah komplit nota ni mungkinlah kita buat kitab ke apa tu lain cerita kemudian. Ya. Jadi kita dah bincangkan dalam bab fikih beberapa masalah daripada mulai kita belajar, iaitu seperti bab mandi, berwuduk dan sebagainya. Maka hari ini kita bincangkan Kitabus Shalah. Kitabus Shalah artinya kitab yang menerangkan berkenaan dengan sembahyang. Ini perkataan kitab dalam istilah fikih ni bukanlah maknanya kitab tu mesti ada jilid ke apa ke. Kitab, asal makna kitab dari segi bahasa sesuatu yang terkumpul. Sebab perkataan kitab itu maknanya berkumpul. Asal. Sebab dalam bahasa Arab disebut, katanya kalau takatsaba banu fulan. Takatsaba, berkumpul keluarga sianu atau kaum sianu itu takatsab, yakni berkumpul rapat. Jadi itu asal perkataan. Jadi kitab ni merupakan kumpulan perkara-perkara yang berhubung dengan satu-satu hal. Jadi di bawah kitab itu ada bab. Jadi yang besarnya, tajuk besar kitab. Kemudian bab. Kemudian fasal. Itu dia punya susunan. Kitab, bab, fasal. Misalnya ini Kitabus Shalah. Di bawah Kitabus Shalah itu ada bab banyak. Bab sembahyang apa, bab sembahyang apa. Kemudian satu bab tu pula ada fasal. Bab ini, fasal ini. Katalah Kitabus Shalah. Ya. Bab sembahyang Jumaat. Salatul Jumaat. Kemudian fasalnya apa? Syarat Jumaat, syarat khutbah, sunat-sunat Jumaat. Itu di fasal-fasal. Ya. Di dalam pelajaran fikih ada itu. Ada kitab, ada bab, ada fasal. Kemudian ada setengah-setengah kitab pula, ada penutup, khatimah. Sudah dibincangkan sekali, dibuat perkara menjadi penutup kitab itu. Jadi pindah pada kitab zakat misalnya. Pindah pada kitab haji. Pindah pada kitab-kitab yang lain dalam ilmu fikih, ya. Jadi yang kita bincangkan mula-mula itu semuanya Kitabut Taharah. Dan saya akan cuba buat nota itu juga. Yang saya sudah uraikan itu saya akan cuba buat nota dan kita isikan. Itu Kitabut Taharah, kitab bersuci. Jadi di bawah kitab bersuci itu banyaklah perkara, ya. Berwuduk, mula-mula misalnya membahaskan tentang air, kemudian membahaskan tentang istinja, kemudian tentang wuduk, kemudian tentang mandi. Itu fasal-fasal, itu bab-babnya, bab. Kemudian di bawah bahagian air itu pula, bab air misalnya ada fasalnya, hukum-hukum air, air yang kena najis macam mana dan sebagainya begitu. Jadi sekarang kita masuk dalam Kitabus Shalah, ya. Yang ini kitab yang menerangkan tentang as-salah. Perkataan as-salah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ini selalu disebut sembahyang. Orang-orang sekarang ini banyak daripada pelajar-pelajar Islam atau pemikir-pemikir Islam tidak mau menggunakan perkataan sembahyang. Ya. Dia kata ini ada unsur-unsur yang tidak sihat di sini. Sebab yang itu dalam bahasa Sanskritnya iaitu Tuhan yang mana mereka fahamkan Tuhan mereka lah, ini bangsa Islam. Ya. Jadi sembahyang itu sembah Tuhan.
Padahal penyembahan kita ni lain. Jadi mereka lebih suka gunakan perkataan as-salah itu sendiri. Dan disebut juga salat. Cuma mau sebut betul-betul lah. Ya. Jangan salat jadi salat saja begitu. Ya. Sudah salat atau sudah salah. Salah pun tak boleh, salat pun tak boleh, perkataannya salah. Ya. Tetapi pada pendapat saya sendiri, tak salahlah kita menggunakan perkataan sembahyang tu, ya, kerana sudah jadi bahasa kita dan sudah biasa kita sebutkan. Dan kalau kita nak analisa perkataan tu satu persatu tu terpulang pada kita lah. Tetapi walau kita dah analisa pun sembah maknanya apa, yang maknanya apa dan sebagainya, tapi kita kata sembahyang kita orang Islam bukan macam sembahyang mereka. Sudahlah. Tak samalah, dah tentu tak sama. Ini sembahyang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita pinjam kata itu untuk menamakan solat ini tadi. Ya, solat. Sama juga perkataan agama. Agama. Ya. Agama, igama, ugama. Tiga-tiga betul lah. Ya. Kita sekarang sudah standard. Dah di standardizkan dia punya perkataan pakai agama. Ya. Tapi tak salah pakai ugama. Dan tak salah juga pakai igama. Ya. Tiga-tiga memang dipakai dalam bahasa Melayu. Ya. Sekarang kita standardkan agama. Agama juga, kalau tak silap saya, bahasa Sanskrit. Ya. Iaitu satu pegangan lah bagi kita. Jadi ada orang mengatakan kita tak mau pakai agama. Kita mau pakai ad-din. Dalam bahasa Arab. Ad-din. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Agama yang di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Ad-din. Sebab katanya tafsiran agama atau pengertian ta'rif agama berbeza dengan ad-din. Ad-dinul Islami, din kita ini, pengertiannya, ta'rifnya, definisinya berbeza dengan agama yang dipahamkan oleh mereka. Jadi ada setengah mengatakan jangan pakai perkataan agama, pakai saja perkataan ad-din. Baguslah itu. Tetapi kalau orang tu tak biasa dengan perkataan ad-din, dia pun pakai perkataan agama, tak salah. Cuma ta'rif agama tu dalam bahasa Islam tak sama dengan ta'rif agama dalam tafsiran mereka. Kebanyakan mereka memahamkan bahawa agama itu hanya beberapa upacara yang kita buat menyembah pada Tuhan. Itulah agama pada mereka. Ya. Lain daripada itu bukan agama. Itu bukan tafsiran secara Islam. Oleh sebab itu mereka mengatakan agama sebahagian daripada kebudayaan. Agama sebahagian daripada kebudayaan. Dari segi Islam itu tak betul. Agama bukan sebahagian daripada kebudayaan. Bahkan kebudayaan itu sebahagian daripada agama kita. Jadi pahaman agama kita, ya, agama kita itu, iaitu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Semua perkara yang kita buat dalam hidup kita tu tertakluk pada agama. Jadi agama menyentuh semua bahagian hidup. Soal ibadah sudah tentu. Itu perkara yang mustahak dalam agama. Soal kehidupan rumah tangga, soal perniagaan, soal siasatan negeri, pemerintahan negara, soal apa saja tertakluk pada agama. Jadi pengertian. Dan termasuk soal kebudayaan, soal kesenian, soal apa, masuk dalam agama. Jadi bukanlah agama sebahagian daripada kebudayaan, tapi kebudayaan itu sebahagian daripada agama. Bahkan keseluruhan agama kita merupakan kebudayaan kita, cara hidup kita. Itu beza. Sebab agama Islam ni bukan merupakan satu upacara-upacara yang kecil. Pada mereka tidak. Yang lain itu semua tak ada kena dengan agama. Agama datang tempat ibadah, sembahyang sejak itu agama. Itu sebahagian daripada mereka punya kebudayaan. Kita lain. Jadi oleh sebab itu ada setengah mengatakan kita tak nak pakai perkataan agama, kita pakai perkataan ad-din. Itu bahasa Arab. Baguslah juga itu, bukan tak bagus. Tapi kalau pakai perkataan agama pun boleh. Cuma ta'rif, definisi, tafsirannya bukan sama macam apa yang mereka tafsirkan. Yang sebenarnya bahasa Arab ni bahasa agama. Ya.
Dan umat-umat Islam yang terdahulu bila sudah menganut Islam, mereka mengambil sama bahasa Arab dan menjadikan bahasa mereka. Jadi mereka punya bahasa itu semua bahasa Arab. Dan bahasa mereka yang tersendiri itu ada, tapi merupakan yang kedua. Ataupun mereka gunakan, tapi bahasa Arab itu mereka gunakan secara menyeluruh. Jadi kehidupan mereka semua berdasarkan Islam. Dan bahasanya bahasa Islam, iaitu bahasa Arab. Ya, kita tengok misalnya Farsi. Farsi bahasa mereka sendiri ada, tetapi bahasa Arab itu merupakan satu bahasa yang begitu meluas di kalangan mereka. Orang-orang Farsi yang sudah Islam, orang Iran dan sebagainya, ataupun orang setengah-setengah negeri di Afrika yang mereka ada bahasa sendiri. Kemudian bila masuk Islam, mereka gunakan bahasa Arab itu sebagai bahasa mereka. Macamlah juga sekarang ni, mana jajahan-jajahan yang dijajah oleh Inggeris. Pada mula mereka itu ada bahasa, kadang-kadang bahasa mereka dah hilang, mereka cakap bahasa Inggeris semua sekali. Inggeris hilang bahasa mereka. Dan jadilah kebudayaan mereka tu sudah macam semua Inggeris lah. Itu pun satu cara lah, ya, macam mana bahasa itu boleh mempengaruhi. Jadi bahasa Arab dulu mempengaruhi semua bahagian. Kita dapati ulama-ulama Islam, ya, yang bukan daripada bangsa Arab, tetapi mereka pakar bahasa Arab. Bahkan orang Arab rujuk pada mereka dalam soal-soal bahasa Arab. Misalnya Sibawaihi itu seorang pakar nahwu dalam bahasa Arab. Rujukan dia, ya, tentang nahwu apa semua. Tapi dia bukan orang asal Arab. Dia orang Farsi. Tapi dia pakar rujukan dalam nahwu Arab. Dia mempelajari betul-betul. Ya. Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi, kitab sumber yang kedua dalam hukum-hukum Islam, bukan Arab. Bukhara itu satu daripada jajahan Rusia lah. Ya. Bukhara. Itu semua tempat ulama dulu berkembang ilmu Islam di situ, bahasa Arab. Itulah sedikit penjelasan tentang penggunaan perkataan agama, perkataan ad-din. Jadi baguslah kalau kita pakai perkataan-perkataan Arab itu sebagai dasarnya, ya. Kemudian tafsirannya, ya. Tapi bahasa Melayu kita pakai jugalah. Tak apalah, cuma tafsirannya lain. Kalau kita kata agama tak salah, kita kata semayang tak salah. Cuma semayang kita tak sama dengan semayang mereka. Agama kita tak sama dengan agama mereka. Tafsiran kita lain, tafsiran mereka lain. As-salah. Arti as-salah. Dan ini juga kita perlu sebut. As-salah. As-salat, ada orang sebut as-salat. Ya, salat. Kalau dari segi kaedah bahasa Arab, ta bila bulat, ta simpul kita kata, ya. Bila berhenti, bunyinya bunyi ha. Itu dalam bahasa Arab. Ta simpul berhenti, bunyinya bunyi ha. Kalau ini kitabus salah, tak boleh kitabus salat sebab tanya ta simpul. Kalau tanya ta buka, itu berhenti je bunyi ta. Itu kaedah. Jadi as-salah, al-qiyamah. Baca lagi perkataan-perkataan yang macam itu, ya. Bahasa Urdu berbeza sikit. Bahasa Urdu, ta yang macam ini bunyi ta. Dan kalau bunyi Melayu pun begitu juga. Misalnya kalau perkataan Melayu, ada yang bunyinya bunyi ta, tapi asal perkataan Arab, tapi dah jadi Melayu lah. Kalau bahasa Urdu begitu. Urdu atau Hindustan itu kalau salat dia bilang salat. Tanya bunyi ta. Bahasa Arab bunyi as-salah, ya. Jadi yang pentingnya apa yang saya cakapkan tadi, bila kita menyebutkan perkataan Arab tu, kita sebutlah betul-betul, ya. Katalah kita nak cakap, mari kita salat. Salah lah betul-betul lah perkataan Arab. Tapi kalau kita mari kita salat, tak betul lah bunyi. Ya. Mari kita mari kita salat atau mari kita salah, dah tak betul. Lebih baik mari kita semayang, daripada dalam perkataan mari kita salat, mari kita salah. Baik lagi mari kita semayang, cakap kita betul. Tapi kalau mari kita salah, bolehlah, betul lah bunyi perkataan. Arti as-salah dari segi bahasa ialah berdoa. Dari segi bahasa, ya. Sebab tiap-tiap perkataan tu ada asalnya dalam bahasa dan ada
kemudian dipakai dalam istilah. Ya. Berdoa itu sudah merupakan salat, sudah merupakan apa? Ya, kita tak boleh bilang semayang lah. Tapi kalau dari segi bahasa, misalnya orang kafir sekarang ni, ya, kalau dia kata, dia tengok kita pakai kain, pakai ni je, pergi semayang, kata dia. Itu cara pemahaman dia. Kita doa saja, semayang, kata dia. Memanglah itu dari segi bahasa. As-salat, ad-doa. Tetapi dari segi istilah syarak, ini yang kita telah diajar, kita nak berdoa macam mana, kita nak bersemayang macam mana, maka ini yang diajarkan kepada kita. Dan ini yang kita dapat takrifnya. Dari segi istilah syaraknya ialah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu takrif salat. Dan ini penting sekali bagi siapa? Bagi penuntut-penuntut yang nak masuk pemeriksaan atau nak apa, ditanya nanti apa arti salat, apa takrif salat, apa definisi salat. Ini dia. Beberapa perkataan. Sebab dalam salat kita tu ada beberapa perkataan yang kita baca. Misalnya kita ucapkan Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. Kita baca surah. Kita baca tasbih. Kita baca tahiyat. Kita baca selawat dalam sembahyang kita. Kalau tak baca tu tak merupakan sembahyang. Jadi ada beberapa perkataan yang kita mesti baca. Dan ada beberapa perbuatan. Berdirinya kita, rukuknya kita, i'tidalnya kita, sujudnya kita. Akhirnya beri salam. Ya? Itu semua beberapa perbuatan. Tapi ada permulaan dan ada akhir. Mulanya dengan takbir. Allahu Akbar. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengertian salat dari segi syarak. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Hukum sembahyang wajib, ini sudah terang, ya. Kewajiban sembahyang ini telah sabit dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ijma' sekalian kaum muslimin. Kita bawakan dalil Quran, bawakan dalil hadis Nabi dan ijma' sekalian muslimin. Kalau ada orang nak tafsirkan ayat tu, nak tafsirkan hadis tu semua sekali, kita mau tengok ini ijma' kaum muslimin ni macam mana. Artinya semua kaum muslimin mengatakan sembahyang itu adalah suatu kewajipan dalam agama. Jadi bermakna kalau ada orang yang mengatakan sembahyang bukan satu kewajipan, dia keluar daripada kaum muslimin. Sudah terang. Sebab ada sekarang agama-agama sesat mendakwa dia Islam, tak payah sembahyang. Niat sudah cukup, niat. Kafir. Oh, kalau kita kata ini ayat, ini ayat tafsirnya gini-gini gitu. Dia pandai ini, yang setengah dia buat tafsir. Oh, ini hadis tafsirnya gini-gini. Kita kata ijma' kaum muslimin dari zaman berzaman, daripada dulu sampai sekarang kaum muslimin semua ijma' mengatakan sembahyang wajib, dan ini yang diamalkan dari generasi ke generasi. Jadi yang melanggar ini keluar daripada Islam. Tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkan sembahyang, kecuali orang perempuan yang dalam keuzuran. Selagi orang itu mukallaf, ada pikiran, waras lagi, kenal orang, dia sakit kah, dia telantar kah, selagi pikirannya ada, kewajipan sembahyang itu tetap ada atas dia. Cuma berbeza cara sembahyang. Tak boleh sembahyang diri, sembahyang duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring dengan kelopak mata, tak boleh dengan kelopak mata dengan hati. Selagi fikiran waras, kewajipan tetap ada. Gugur kewajipannya bila otaknya dah tak waras atau dia unconscious, koma, dah tak ada apa-apa. Itu baru gugur. Jadi ini kewajipan sembahyang ini, ya. Kita bincang dalam masalah orang yang meninggalkan sembahyang, ya. Walaupun di sana ada perselisihan pendapat antara ulama tentang orang yang meninggalkan sembahyang ini, kafirkah dia atau masih Islam? Itu ada tafsir, ada huraian. Menurut mazhab Syafi'i, ya, kalau orang itu meninggalkan sembahyang, selagi dia tidak menafikan kewajipan sembahyang,
dia mengakui kewajipan sembahyang, tapi dia tak buat sembahyang, dia dikira berdosa besar. Berdosa besar. Dan paling besar dosa setelah kufur, meninggalkan sembahyang. Sebab kalau kita tengok susunan rukun-rukun Islam, pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kedua iqamus salat. Ini perkara yang kedua. Masa Nabi memperjuangkan Islam 13 tahun di Mekah pun, perkara yang pertama menegakkan kalimah syahadah, yang kedua mendirikan sembahyang, kemudian baru yang ketiga, yang keempat. Jadi perkara sembahyang ni paling penting. Kalau meninggalkan sembahyang dengan iktikad sembahyang tu mesti wajib, tapi dia tak buat, dia dikira berdosa besar, dan banyaklah dia punya akibat itu. Ya, sampai ada di sana ada sebuah hadis, dalam kubur sekian-sekian azab dia terima. Ya, di ketika nak mengucap apa, nak menghembuskan nafas yang akhir ada azabnya, ketika dalam kubur ada azabnya, ketika kiamat ada azabnya. Nauzubillah min dzalik, sampailah azab neraka. Ya. Apa dalam Quran ada? Ditanyakan oleh malaikat kepada orang-orang yang masuk neraka. Ya. Tentunya orang-orang yang ditanyakan itu daripada golongan-golongan orang yang pernah percaya atau apa. Ditanya oleh malaikat, masalakakum fi saqar? Apa pasal, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar ini? Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Jawab mereka apa? Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk dalam golongan orang yang sembahyang. Walam naku nut'imul miskin. Kami tak beri makan pada orang miskin. Maknanya tak keluarkan zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu campur cakap-cakap yang batil, yang bukan-bukan sama-sama orang yang cakap ni semua. Maknanya tak ada soal agama, tak ada soal nak tolong orang. Buang masa dalam kehidupan ni dengan bercakap perkara-perkara yang batil, perkara yang salah, perkara yang tak betul. Ini akibat itu, ya. Jadi kalau meninggalkan sembahyang dengan arti kata mesti mengakui kewajipannya, berdosa besar, dan terimalah akibat. Tetapi kalau meninggalkan sembahyang dengan iktikad bahawa sembahyang itu tidak wajib, kufur. Ya. Ini mazhab Syafi'i kita, dan saya kira mazhab yang dua lain itu sama juga, kecuali mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini ketat. Ya, dalam bab ini dia kata meninggalkan sembahyang kafir. Sama ada apa cara pun. Kerana katanya kewajipan sembahyang ni berbeza dengan kewajipan-kewajipan yang lain, kerana penekanan-penekanan tentang sembahyang itu memang banyak sekali hadis-hadis Nabi. Ngikut zahir hadis-hadis Nabi, orang yang tinggalkan sembahyang itu kafir. Cuma tafsirannya sajalah. Baik, kenapa pula ada tafsirannya begitu? Kerana kekafiran ini bergantung pada iktikad dan kepercayaan, ya, kufur dan iman. Jadi kalau meninggalkan puasa tak kafir, kalau meninggalkan haji tak kafir, kalau meninggalkan zakat tak kafir, maka meninggalkan sembahyang pun sama jugalah, cuma dosanya besar. Tetapi pada mazhab Ahmad bin Hanbal kata meninggalkan sembahyang tak sama seperti meninggalkan haji, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Kerana yang itu barangkali ada keuzuran-keuzurannya. Ada dia punya alasan-alasan. Tapi untuk sembahyang ni tak ada alasan. Tidak diterima sebarang alasan untuk meninggalkan sembahyang. Kecuali kalau awak terlupa atau tertidur, wajib qada. Selain daripada itu, kewajiban sembahyang tetap ada. Ya, jadi kita mesti jaga. Ya. Keberkatan hidup kita hanya bergantung kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada hubungan kepada Allah dengan mengerjakan sembahyang dan ibadah, insya-Allah taala kita akan selamat. Bila ini putus, ini penyakit. Ya? Walaupun dalam dunia awak dapat hiduplah zahirnya ada setengah orang dia kata ini orang-orang ni ustaz-ustaz ni, imam-imam ni sibuk dengan sembahyang, kita pun macam ini juga, tak ada benda. Yang tak sembahyang ni dia sihat walafiat, makan, minum, tidur semua sekali, kaya-kaya belaka ada setengah. Ini kita kata dunia ini jangan ceritalah, ini bukan tempat balasan, ini tempat ujian. Sana nanti. Dan mungkin satu masa dia akan nampak bagaimana akibatnya dia sebagai orang Islam yang tak mengerjakan sembahyang tu, akhir hayatnya macam mana. Dan kita jangan pula sembahyang tu kerana nak sesuatu dunia, ya. Sembahyang ini mesti kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang yang belum sembahyang, kemudian dia mulai sembahyang, dia dah mulai sembahyang, Tuhan uji dia, nak tengok dia punya kesetiaan macam mana. Banyak ujian-ujian yang diterima.
Sampai nanti dia fikir, ini aku makin semayang makin susah pula. Ini soalan akan timbul. Di sini dah letak ujian. Awak semayang kerana dunia kah kerana akhirat? Kalau semayang kerana akhirat, awak tak kisah. Ini semua ujian Allah Ta'ala. Aku sabar, nanti satu masa Allah Ta'ala akan menukarkan keadaan. Ya, ini semua amalan akhirat, bukan amalan dunia. Jangan gunakan amalan akhirat untuk mencari keduniaan. Amalan akhirat untuk mencari keakhiratan. Tetapi dengan amalan akhirat kita dapat dunia. Memang Allah Ta'ala berikan dunia ini, ya, kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Amalan akhirat tetap untuk akhirat. Ya? Sebab balasan akhirat yang paling kekal abadi. Nikmat akhirat tak boleh dijual beli, tak boleh tukar ganti. Nikmat dunia ini hilang kejap. Nikmat akhirat kekal abadi. Dan sudah terang, awak duduk dalam dunia tak lama, tapi akhirat kekal. Tak ada mati lagi. Masuk syurga pun tak mati, masuk neraka pun tak mati. Ini bekalan akhirat. Dan bekalan akhirat yang paling penting, as-salah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam sebuah hadis mengatakan, perkara yang pertama akan ditanyakan manusia dalam kubur, yakni manusia yang mukmin, yang Islam. Perkara yang pertama akan ditanyakan tentang sembahyang. Kalau beres sembahyang, yang lain insya-Allah beres. Kalau sembahyang ni tak beres, itu banyak persoalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kita dapat banyak dalam Quran. Sama ada dalam bentuk wa aqimus shalah, ini perintah, kain amr, suruh, ataupun dalam bentuk lain, misalnya menceritakan wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sembahyang, wa yu'tunaz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Dan ada pula dalam bentuk wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami berikan rezeki mereka menafkahkan, mereka belanjakan, maknanya zakat. Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini dua rukun berganding. Tak berpisah. Kita perhatilah dalam Quran. Bila kita baca ada wa aqimus shalah, mesti sebelahnya ada wa atuz zakah, atau kalau tak sebelahnya, tak berapa ayat lagi nanti ada sebut pasal infak, yunfiquna fi sabilillah, memberi nafkah. Yang pertama sekali zakat, mengeluarkan. Jadi ini penting. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata, bila Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, banyak orang yang menyeleweng, tak mau tunduk pada khalifah. Ada yang murtad, alhamdulillah, ya, bila lepas wafat Nabi SAW. Dan ada segolongan yang tak nak bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar buatkan angkatan tentera nak pergi perang ini orang yang tak keluar zakat. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ini tak salah kita perangi mereka ini. Mereka hanya tidak mengeluarkan zakat. Ini kita mau fikirkan hal-hal yang lain. Ada yang kata mereka pun sembahyang, cuma zakat mereka tak keluar. Sayyidina Abu Bakar kata, saya tidak akan benarkan orang yang memisahkan antara sembahyang dengan zakat. Sebab Allah Ta'ala kata, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan kalau mereka tak mau bayar pada saya, kata Sayyidina Abu Bakar, ini bayar pada Sayyidina Abu Bakar, ini bukan Sayyidina Abu Bakar ambil. Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, bayar pada khalifah untuk kaum muslimin, untuk kemaslahatan Islam. Sebab zakat ini merupakan satu daripada sumber keuangan kerajaan atau pemerintahan Islam. Ya, dibagikan pada fakir miskin dan sebagai asnaf yang 8 itu dibagikan, tapi yang memegangnya imam atau khalifah. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau mereka tak nak bayar pada saya setakat harga tali pengikat unta pun saya akan perang mereka. Berapalah harga tali pengikat unta? Igal la ba'ir. Igal itu artinya tali pengikat unta. Igal la ba'ir. Dan kita pakai igal tu, asal igal tu kaki pengikat, tali pengikat unta lah. Orang Arab tu yang piara unta apa semua, kadang-kadang dia susah nak tahu tali dia, tahu kat atas kepala. Tapi dah jadi pakaian kebudayaan lah kemudiannya. Asalnya tali pengikat unta lah itu. Igal la ba'ir. Nabi tak pakai itu. Sahabat-sahabat Nabi tak pakai, semua pakai serban. Ini cakap sikit lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, kalau mereka tak mau bayar kepada saya setakat harga tali pengikat unta, tu saya akan perangi mereka. Yang ini murah, sikit saja. Itu pun saya akan perangi. Sebab saya tidak akan membenarkan orang memisahkan antara zakah dengan salat. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Ini kita akan cakap panjang lebar lagi dalam bahagian zakat. Tapi kita punya perbincangan hari ini wa aqimus salat. Dirikan sembahyang.
Apa dia punya hikmat? Wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Ini hubungan antara awak dengan Allah. Merapatkan hubungan kepada Allah. Kalau orang sekarang cakap ini hablum min Allah, kita mesti ada tali hubungan kepada Allah. Inilah as-salah. Hablullah. Kita berhadap pada Allah Ta'ala. Az-zakah, hubungan dengan manusia. Ada orang cakap wa hablum minan nas, ada hubungan dengan manusia. Zakat ni lah hubungan dengan manusia. Awak nampak orang miskin, awak kasih duit, ini zakat. Orang susah, awak bantu. Ini hubungan dengan manusia. Jadi, baik hubungan kepada Allah dengan mendirikan sembahyang, baik hubungan kepada manusia dengan mengeluarkan zakat. Dan bila kita mengeluarkan zakat tu pula, bukanlah percuma begitu saja. Kita keluarkan zakat, Tuhan beri pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan habis begitu. Keluar sini, balasan sana. Dapat untung sana. Waqimus salat wa atuz zakat. Artinya, dan dirikanlah sembahyang dan keluarkan zakat. Ayat yang semacam ini katanya dalam Quran berkenaan dengan sembahyang dan zakat ini ada lebih dari 70 ayat. 70 ayat dalam bentuk yang lain-lain. Tapi semuanya unsurnya iqamus salat wa ita'uz zakat. Keluarkan, dirikan sembahyang, keluarkan zakat. 70 tempat disebut dalam Al-Quran. Dan sama juga, ada lebih dari 74 disebut dalam Quran. As-sabr, kesabaran. Sifat kesabaran. Dan sifat kesabaran ini bergantian pula dengan sembahyang dalam satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta bantuanlah kamu kepada Allah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dalam menyelesaikan urusan kamu dengan dua perkara. As-sabr, kesabaran. As-salah, ibadah sembahyang. Ini dua perkara senjata mukmin dalam menghadapi apa-apa masalah hidup. As-sabr was-salah. Dan sabar ini asalnya apa? Sabar menghadapi musuh dalam peperangan. Perlu ada kesabaran. Sabar melawan hawa nafsu. Ini penting. Sabar melawan hawa nafsu, sabar menghadapi musuh, sabar menghadapi cabaran hidup, ujian hidup, buruk baik dalam hidup, sabar menghadapi. Kemudian as-salah. As-salah membawa ketenangan jiwa. Ya. Takluk sah, serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Dan cukup Allah Ta'ala beri kita senjata batin, ya, senjata mukmin. Cukup. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Riwayat Bukhari. Kalau kita tengok hadis ini, ada sedikit perbezaan, iaitu haji disebut sebelum shaum Ramadan. Selalu dalam susunan rukun Islam kita, 2 kalimah syahadat, sembahyang, zakat, puasa, haji. Tetapi hadis ini menyebut 2 kalimah syahadat, sembahyang, zakat, haji, puasa. Ya. Jadi, ulama bincangkan, kenapa hadis ini susunannya begini? Begitulah yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi sahabat tidak mengubah sebagaimana yang didengar. Kenapa Nabi dulukan haji dari shaum Ramadan? Ada setengah mengatakan secara kebetulan Nabi sebut haji dulu, kemudian shaum Ramadan. Dan ada setengah mengatakan mungkin masa Nabi menyebut itu mereka menghadapi soal haji. Jadi dahulukan haji daripada sebutan shaum Ramadan. Jadi ini tak ada masalah apa-apa, cuma riwayatnya memang begitu. Riwayat Bukhari satu ni mendulukan haji dari shaum Ramadan. Tetapi dalam susunan as-salah wa zakah itu selalu salah kemudian zakah. Dan tidak mengapalah dari segi susunan lafaz ini. Pokoknya rukun Islam itu terkumpul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam itu terbina atas 5 rukun, iaitu menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, mendirikan itu ada mendirikan sembahyang, itu perkataannya bertambah, ya. Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Itu salah dia punya, mau dibetulkan itu. Dan Muhammad pesuruh Allah. 2 kalimah syahadah punya pengertian, ya. Ini tulis tangan, tentulah ada silap-silap sikit, ya. Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Saya ulangi, Islam itu terbina atas 5 rukun, iaitu menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah,
Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Dan banyaklah hadis-hadis yang macam ini berhubung dengan rukun Islam. Kemudian sembahyang yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 5 sembahyang yang telah diwajibkan berdasarkan waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Sembahyangnya 5 dan waktunya juga 5. Jadi sembahyang didirikan pada 5 waktu. Dengan lain-lain perkataan, kalau ada satu orang tu mengerjakan sembahyang tetapi tidak menjaga waktu, maknanya mungkin dia sembahyang 2 waktu atau 1 waktu atau 3 waktu pada satu waktu, atau dikumpulkannya 5 ni pada malam dia sembahyang semua sekali, maka ini orang belum mendirikan sembahyang dalam arti kata yang dikehendaki, dalam arti kata yang disyariatkan. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Artinya, sesungguhnya sembahyang itu telah diwajibkan atas orang yang beriman menurut penetapan waktu. Jadi bila orang itu meninggalkan sembahyang, ada 2 perkara yang timbul. Meninggalkan sembahyang itu sendiri satu, dan membuatnya bukan pada waktunya atau meninggalkan waktunya, dua dosa. Oleh sebab itu ulama mengatakan, kalau dalam keadaan yang sesuatu keadaan yang berlaku yang tidak membolehkan orang itu mendirikan sembahyang kerana kurang syaratkah, atau ada sebab-sebab yang tak mengizinkan dia sembahyang secara cukup syarat begitu gini, kita kata mesti sembahyang juga menghormati. Kerana waktu itu ada penghormatan. Ini waktu sudah masuk, dia kata di sini saya tak boleh ambil air sembahyang, saya tak ada tempat nak sembahyang, begitu begini semua sekali. Macam mana ini keadaan sembahyang menghormati waktu, macam mana cara sembahyang? Kena qada lah kalau tak cukup syarat. Dan ulama pula mengatakan kewajipan sembahyang berdasarkan waktu, tapi waktu tu ada kelapangannya. Misalnya pukul 1 waktu zuhur dah masuk, ya. Tetapi kita mungkin tak mau sembahyang pada waktu yang pertama tu, awal waktu. Nanti kita akan terangkan perbezaan waktu-waktu. Kita nak sembahyang dalam pukul 2:30 atau pukul 3. Waktu sembahyang mesti ada zuhur, boleh. Tetapi wajib untuk melepaskan diri awak dari dosa. Sekira-kira jangan berlaku hal-hal yang menyebabkan awak tak dapat sembahyang. Terutama misalnya orang perempuan, ya. Orang perempuan waktu zuhur dah masuk pukul 1. Dia kata saya nak sembahyang pukul 2 atau pukul 3. Datang uzur. Tak boleh sembahyang lah. Padahal sembahyang tu dah sabit, dah wajib tu, waktu dah masuk dan awak dah boleh sembahyang. Awak belum sembahyang. Berdosa atau tidak awak? Sampai uzur ini sudah datang sekarang. Tengok. Kalau azam nak sembahyang, masuk ada waktu ingat, ini zuhur, nanti kejap lagi nak sembahyang. Alhamdulillah, adalah penghormatan dan penjagaan pada waktu. Tiba-tiba tak dapat sembahyang, tak apalah, uzur, tak dosa. Kalau sudah azam, sudah niat, hadir hati pada waktu sembahyang, ya. Nanti bila bersih, qada ini sembahyang. Ini mesti qada. Lain-lain tidak. Ini saja kerana waktunya sudah sampai, awak belum buat. Nanti kita akan terangkan pada bahagian waktu itu, ya. Baik, orang laki-laki sekarang dah masuk waktu tapi dia kata nak sembahyang sekejap lagi. Kalau dia teringat dalam hati nak sembahyang sekejap lagi, katalah berlaku hal, lepas itu sampai ajalnya mati belum sembahyang, ni misalnya, maklum, ya. Tidak berdosa kerana sudah azam nak sembahyang dan memang ada kelapangan waktu. Tapi kalau waktunya tak ada kelapangan, dah tak boleh lah. Jadi bermakna itu dari segi apa? Azam untuk buat, menghormati waktu. Jadi berazam lah. Ini dah zuhur, dah zuhur, nak sembahyang, nantilah sekejap lagi kita sembahyang. Maknanya ada ingat nak sembahyang. Betapa hal dengan orang yang masuk zuhur, masuk asar, masuk maghrib, masuk isyak, 20 tahun tak sembahyang, dia macam macam bukan dia. Islam ni
Waktu pun dia tak ingat, tak tahu pun waktu. Dan ada setengah tak tahu kiblat. Tak mana. Apa ini? Macam nak mengaku Islam. Ya? Jadi sebab itu kita mesti jaga. Orang Islam yang tak mendirikan sembahyang, ya, memang dia punya keluarga semua tak sembahyang. Dia pindah rumah, dia tak tahu kiblat kat mana. Sebab dulu pun dia tak tahu kiblat. Dan dia tak ada penting nak cari kiblat. Orang yang sembahyang nak cari kiblat mana. Dia tak tahu. Kalau orang datang rumah dia, bila orang nak sembahyang, dia pun ada kelang kabut. Dia sendiri tak sembahyang, dia tak tahu mana kiblat. Itu baca kelang kabut, mana dia cari mana. Tak sembahyang. Orang Islam bila masuk sebuah rumah, dia nak cari mana kiblat. Nak sembahyang dulu kat rumah. Ya? Jadi ini semua kita nampak bagaimana, ya. Besarnya dosa orang yang meringankan perkara sembahyang. Jadi ulama mengatakan bila masuk waktu, kita azab. Kerana waktu itu adalah perkara yang paling penting sekali, ya. Yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sembahyang. Itu sebab inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang diwajibkan atas orang mukmin mengikut penetapan waktu. Kemudian di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Peliharalah sembahyang-sembahyang kamu dan sembahyang yang pertengahan. Jadi peliharalah sembahyang kamu itu termasuklah pelihara cara sembahyang itu dengan betul mendirikan, dan termasuk juga pelihara waktu, kerana Allah Taala kata pelihara sembahyang yang pertengahan. Apa dia sembahyang yang pertengahan? Sembahyang asar. Sembahyang asar. Sembahyang asar mesti jaga lebih. Kerana ada hadis-hadis Nabi yang khusus mengingatkan umat tentang sembahyang asar. Sampai Nabi kata siapa yang tinggalkan sembahyang asar, maka seolah-olah dia ada kecelakaan pada keluarga dia. Maknanya ada kematian satu daripada keluarga. Kita merasakan betapa sedih, ya, betapa susahnya kita kalau hilang satu daripada anggota keluarga. Hilang sembahyang asar samalah macam itu, kata Nabi SAW. Tapi orang hilang sembahyang asar tak sedar, tak rasa pun. Tapi kalau keluarga apa hal, dia pun terasa ini satu bala yang menimpa, musibah yang menimpa, ya. Sembahyang asar kalau tinggal, Nabi kata macam tertimpa musibah. Salatul asar. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata siapa tinggal sembahyang asar, maka luput dia punya kebaikan pada hari itu. Artinya kalau hari itu dia buat banyak kebajikan, perkara-perkara baik, sampai asar terlepas, itu kebaikan semua hilang, dimakan oleh dosa terlepasnya waktu asar. Itu as-salatul wusta, sembahyang yang pertengahan. Itu mau jaga lebih. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW menerangkan, Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang yang patut dikerjakan pada waktu siang dikerjakan pada waktu malam, atau sembahyang yang patut dikerjakan di waktu malam dikerjakan di waktu siang. Tidak diterima oleh Allah. Maknanya awak tak jaga waktu. Itu sebab asar mesti jaga lebih. Kerana asar bila tinggal, bermakna awak bawa sembahyang siang ke malam. Awak qada dah tentu waktu maghrib. Maghrib dah malam. Jadi sembahyang asar kalau tinggal sampai maghrib, maknanya yang siang pergi malam. Tapi kalau zuhur tertinggal, dibawa pada asar, tidak seberat asar. Kerana zuhur ke asar tu bisa siang. Kemudian zuhur dan asar tu ada masa-masa boleh dijamak sembahyang. Dan waktunya ada masa-masa satu. Bagi orang musafir, orang uzur, orang sakit, ada masanya, ada kebenaran untuk menyatukan zuhur dengan asar. Tetapi asar dengan maghrib tak boleh satu. Asar dengan maghrib dengan isyak sepasang. Zuhur dengan asar. Jadi meninggalkan asar bermakna membawa asar ke maghrib. Yang siang dibawa ke malam. Dan kenapa asar disebut lebih? Padahal subuh juga ada. Ya. Tetapi uzur asar ni selalunya uzur dunia. Kerja, permainan, leka, asar. Tapi kalau subuh biasanya orang tu ada di rumah. Barangkali uzurnya tidur saja. Dan kalau orang tu dah cukup tidur pada waktu malam, insya-Allah subuh dia mesti boleh bangun.
dan boleh dikejutkan dan sebagainya lah. Ya, walaupun semua waktu mesti dijaga. Pendeknya semua waktu mesti dijaga. Tapi jaga asar lebih. Itu nanti kita akan bincangkan bila sampai masanya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sesungguhnya sembahyang itu telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman menurut penetapan waktunya. Jadi sembahyang ini pertama zuhur. Ini sekarang kita bincangkanlah tentang waktu. Kerana biasanya bila kita mula membincangkan tentang hukum-hukum sembahyang, yang pertama sekali kita bincangkan tentang waktu. Pertama zuhur. Masuk waktunya dengan tergelincir matahari. Mana tergelincir matahari ini mesti kita ingatkan selalu, iaitu matahari condong ke barat. Itu mana tergelincir. Tapi dipakai perkataan tergelincir itu. Cakap Arabnya zawal. Zawalus syams. Itu cakap Arab. Zawalus syams. Zawal. Zai, waw, alif, lam. Tapi perkataan zawal itu dipakai juga dalam bahasa Arab bermakna tergelincir. Betul-betul atas kepala kita. Itu dinamakan waktu istiwa. Betul-betul di atas kepala kita. Dan kalau mengikut jam falak, ya, jam falak ni ada 3 beza dengan jam kita. Jam kita ni sudah di-adjust. Macam kita sekarang sudah ditambah 1 jam dari jam falak. Ya. Mengikut jam falak, matahari di atas kepala kita itu pukul 12 namanya. Itu waktu istiwa. Dan bila dia tergelincir sikit aja, dia condong ke barat sikit, itu zawal. Zawal. Waktu itu, waktu sembahyang zuhur. Waktu zawal. Zawalus syams. Jadi kalau kita sekarang sembahyang zuhur, katalah waktu zuhur sekarang masuk 12.50. Ini jam ni kita bukan pakai jam asalnya. Jam ni kita ikut matahari lah. Waktu kita berdasarkan matahari. Jam ni kita adjust untuk mengikut matahari. Jadi kalau sekarang masuk zuhur 12.50, bermakna zawalnya bila? Sejurus sebelum 12.50. Istiwanya bila? Istiwanya matahari di atas kepala. Sejurus sebelum 12.50. Mungkin 12.49, 12.48, itulah matahari atas kepala kita betul-betul. Itu istiwa. Jadi, kalau pukul 12 jam kita sekarang ni belum istiwa. Itu mesti kira bahagian pagi. Sebab waktu itu bukan waktu falak. Waktu falak itu waktu yang berdasarkan perjalanan matahari betul-betul. Kalau tak silap saya, yang saya tahulah sekarang ini yang mengikut waktu falak betul-betul Indonesia. Dia punya jam tu ikut waktu falak. Oleh sebab itu kita dengan mereka berbeza 1 jam sekarang. Jadi kalau mereka sana zuhur 12, atau barangkali sekarang belum sampai 12, ya? Atau mereka adjust untuk pukul 12 untuk beza kita antara mereka 1 jam. Itu waktu falak. Maknanya tidak berbeza dari perjalanan matahari mengikut ahli falak. Yang kita mula-mula kita beza setengah jam, kemudian ditambah lagi setengah jam kan untuk menyesuaikan dengan negara jiran. Dan barangkali orang-orang yang tua kita ingatlah, ya, saya bisa ingat lagi lah. Dulu jam-jam masjid kita ada 2 jam. Jam company dengan jam waktu. Ya, 2 jam. Kalau jam company pukul 9, jam waktu 8.30. Ini jam company ni apa? Company British lah dulu yang menguasai Singapura. Dia adjust kita punya jam. Dia ikut time Greenwich. Jam waktu, jam falak yang ikut perkiraan. Sekarang tak pakai lagi. Semua pakai 1 jam. Dan ada orang tua dia tak pakai dan dia ikut jam waktu dia. Beza setengah jam dulu. Tapi sekarang beza 1 jam. Masa kita dah adjust lagi. Tapi semua jam ini berdasarkan perjalanan matahari. Jadi bila tergelincir matahari, oleh sebab itu, awak bila pergi negeri lain, jangan tengok jam lah. Jangan tengok.
Jangan kira, oh kita nak sembahyang mana ikut jam. Jangan jam. Matahari kat negeri tu macam. Sampai sana, tengok. Bila matahari atas kepala, ikut jam sana. Oh, berarti matahari. Sembahyanglah ikut cara sana. Kecuali kalau negeri itu, misalnya negeri kutub utara, kutub selatan yang mataharinya barangkali ada masa, semua berapa masa saja, dan ada kala tak nampak pun, kita buat takdiran kita mengikut negeri yang terdekat sekali. Itu hukum. Kalau negeri kita tidak ternampak waktunya, kita ikut negeri yang terdekat. Dan begitu juga kalau misalnya dalam soal puasa, dalam soal sembahyang, apa saja, ikut negeri yang terdekat dengan negeri yang berbeza waktu. Ya, kalau tak dapat nak ditentukan. Tapi kalau dah ada waktu, tak kira lah. Kalau siang pendek pun tak kira. Dalam 1 jam tu dah Zuhur dan Asar misalnya, dan baru subuh, kemudian dah masuk Zuhur, tak apalah. Malam panjang, tak apalah. Ada masa nanti pula malam pendek, siang panjang. Pokoknya siang ada sembahyangnya, malam ada sembahyang. Ini yang mengatur siapa? Allah yang telah menjadikan langit, bumi, bulan dan matahari. Tuhan lebih mengetahui. Dia yang buat langit, buat bumi, buat bulan, matahari. Dia bilang kamu sembahyang ikut waktu. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembahyang kita atur sendiri. Bukan waktu kita atur sendiri. Dan waktu-waktu nanti kita akan nampak. Malaikat Jibril datang bersama Nabi SAW bersembahyang menunjukkan waktu. Oleh sebab itu kita punya ibadat bukan kita reka. Yang lain, agama lain kita tak tahu. Ibadat kita semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya, caranya. Oleh sebab itu dikatakan ibadat tak boleh direka-reka. Tak boleh pandai-pandai sendiri. Tak boleh buat-buat sendiri. Mana yang buat sendiri bid'ah, mana bid'ah tak diterima oleh Allah, itu yang dikatakan masuk neraka. Iaitu tak ikut arahan, tak ikut tunjuk, tak ikut apa, awak sendiri karang. Orang sembahyang Zuhur 4 rakaat, awak kata lebih baik 5 lagi bagus. Siapa bilang? Ini sesat. Bid'ah. Awak sendiri tu, Tuhan dah bilang 4, awak pula bilang 5. Ya? Waktu Zuhur dah tetap waktu, awak kata pagi lagi bagus. Ini bid'ah. Ini yang masuk neraka ni. Nabi kata siapa yang buat perkara yang tak ada kami tunjukkan, tertolak neraka tempat. Ini waktu dah ditetapkan, ya. Jadi masuk waktunya dengan tergelincir matahari, dan berakhir waktunya apabila sesuatu benda itu sama panjang dengan benda apabila ini satu perkataan tertinggal, apabila bayang sesuatu benda. Masya Allah, ini mustahak sekali. Apabila bayang sesuatu benda, yang pentingnya bayang. Apabila bayang sesuatu benda itu sama panjang dengan benda itu, setelah ditolak bayang-bayang rambang. Apabila bayang sesuatu benda itu. Sebab bila ada matahari, ada bayang. Bayang. Tetapi ada khilaf antara ulama. Ini bayang memang dijadikan oleh Allah kah? Atau bayang ni kerana ada matahari? Ya. Ini kita cakap sikit pasal bayang. Nabi Muhammad SAW tak ada bayang-bayang. Itu satu daripada khususiat Nabi Muhammad, tak ada bayang-bayang. Tak ada bayang. Ada setengah ulama mengatakan Nabi Muhammad tak ada bayang kerana Nabi Muhammad bila berjalan awan selalu melindungi. Ada setengah kata begitu. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan bukan kerana itu, kerana Nabi Muhammad itu sendiri nur, cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma nampak zat jasadnya macam jasad manusia, tapi hakikatnya nur daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Sebagaimana telah sabit dalam hadis, nur Muhammad telah dijadikan oleh Allah Taala sebelum Adam 2000 tahun. Keseluruhannya nur sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bayang-bayang cahaya ini semua kalah dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata rawi Maulud Debak? Ya? Apa? Wa idza aqbala lailan faka'annahu asy-syamsu fi awani adh-dhuhr. Kalau Nabi Muhammad datang malam, faka'annama nur
fi awan dhuhr ya, faka'annahu syamsu fi awan dhuhr. Faka'anna nuru fi awan dhuhr. Begitulah mulut dia bahasa tu. Maksudnya, kalau Nabi Muhammad datang waktu malam, maka cahaya di keliling Nabi Muhammad tu macam waktu zuhur, siang, terang. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sabit dalam riwayat. Jadi nur sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tak ada bayang. Timbul perbincangan ulama, ini bayang-bayang adakah khusus Tuhan jadikan ataupun kerana ada cahaya. Ya. Banyak ulama, dan ini satu hakikat yang diterima oleh kebanyakan ulama, bahawa bayang-bayang itu satu kejadian yang khusus. Ya. Cuma cahaya itu menampakkannya atau tidak menampakkannya. Bayang-bayangnya tetap ada. Jelas. Oleh sebab itu, ini kerana memandang ada satu ayat yang menerangkan bahawa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah dikira kafir, menyembah sesuatu yang lain daripada Allah, tetapi bayang-bayangnya menyembah kepada Allah. Sebab ada satu ayat firman Allah Ta'ala, walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wa zilaluhum, kata Allah Ta'ala, bil ghuduwi wal asal. Sujud kepada Allah Ta'ala apa yang di langit dan di bumi, dan bayang-bayang mereka juga sujud. Jadi ulama ambil kesimpulan, orang kafir yang tak menyembah Allah, bayang-bayang dia menyembah kepada Allah. Dia sendiri tak menyembah. Jadi bayang-bayang ni adalah satu kejadian, satu hakikat. Ya? Dan dalam satu ayat lain Allah Ta'ala kata, alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sya'a la ja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Ini ayat. Walau sya'a alam tara, tidakkah kau lihat ila rabbika, kepada kuasa Tuhanmu, kaifa madda dhilla, bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang. Tuhan suruh kita lihat bagaimana kekuasaan Allah memanjangkan bayang-bayang. Orangnya pendek, kadang-kadang bayang-bayang ni sampai 2 kali ganda. Jadi menurut ayat ini, bayang-bayang itu, inilah kesimpulan yang diambil oleh ulama, bahawa bayang-bayang itu satu kejadian yang tersendiri. Sebab Allah Ta'ala kata, tengok kekuasaan Allah. Maknanya itu ada satu khusus kejadian. Kaifa madda dhilla, bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang. Walau sya'a, kalau Allah Ta'ala mau, la ja'alahu sakina, dijadikannya berhenti saja. Artinya sama panjang dengan orang, tak gerak, tak tambah, tak berkurang. Kalau sya'a la ja'alahu sakina. Kemudian ja'alna syamsa 'alaihi dalil, kami jadikan matahari penunjuk bagi bayang-bayang. Jadi pada matahari itu cuma penunjuk bagi bayang-bayang. Bayang-bayang itu sendiri memang ada. Jadi cahaya itu penunjuk bagi bayang-bayang. Ini kesimpulan yang diambil, ya. Ini kita cakap pasal bayang-bayang. Baik. Saya ulangi. Masuk waktunya dengan tergelincirnya matahari, dan berakhir waktunya apabila bayang sesuatu benda itu sama panjang dengan benda itu setelah ditolak bayang-bayang rambang. Ini mau faham betul-betul. Bayang-bayang rambang ni begini, ya. Bila matahari betul-betul atas kepala kita, katalah ini kita berdiri, matahari betul-betul atas kepala kita, maka ketika itu bayang-bayang kita cuma ada setumpuk di bawah kita. Itulah kepala kita, kaki kita semua bertumpuk kat bawah. Bayang-bayang bertumpuk. Itu namanya bayang-bayang rambang. Kalau nampak pun nampak sikit aja di bawah kita. Itu bayang-bayang rambang masa matahari betul-betul atas kepala kita. Dan bayang-bayang itu tak kira daripada masuk waktu. Jadi, dan tak kira daripada keluar waktu juga. Jadi, bila bayang tu memanjang sikit saja, bermakna matahari sudah tergelincir. Jadi bila matahari tergelincir ke barat, bayang akan ke timur. Bayang akan ke timur. Jadi matahari tergelincir sikit, bayang panjang sikit. Ini sudah masuk waktu zuhur. Kemudian akan memanjang. Kita mesti ukur, mesti sama panjang dengan kita. Sama panjang dengan kita, tolak ini. Jadi maknanya tambah sikit. Nak tolak yang bayang-bayang, tambah. Jadi kalau sama bayang-bayang rambang, dia mesti katalah bayang-bayang sama betul dengan kita. Belum lebih lagi. Waktu zuhur mesti ada. Kerana maknanya belum sama panjang. Tadi bayang-bayang rambang ada sikit.
lebih sikit, baru masuk waktu asar, habis waktu zuhur. Dulu saya ingat lagi lah, Masjid Khalid Jucat. Ya, saya masih ingat lagi masa saya kecil sembahyang kat sana Jumaat selalu. Ada batu buat segi. Ya, ada besi agak-agak sejengkal. Dan bila hari Jumaat imamnya kalau datang, arwah Imam Syekh Osman, semua orang kenal lah tu. Ya. Dia akan datang, dia akan tengok kat batu. Saya mula-mula berkata, apa pasal dia boleh datang dia tengok. Apa benda batu? Kita tak faham tu. Ya. Ada besi satu, batu 4 segi, ada kat luar masjid. Tak tahu sekarang ada ke tidak lagi. Saya ingat lagi. Dia tengok besi dipacak dengan batu 4 segi. Bayang tu. Maknanya Tuan Imam tu sendiri belum yakin dengan apa ini apa. Ini jam baru dulu kan. Jadi dia tengok. Dia tahulah berapa panjang besi, berapa panjang, ada ukuran dia semua gitu. Jadi kalau sama panjang dengan bayang-bayang, belum masuk waktu asar, lebih sikit masuk waktu asar. Itulah cara mengukur bayang, ya. Dan ini barangkali sekarang kita di Singapura ni dah jam, dah merata dunia semua dah ada jam, ya. Mana-mana pun ada jam, kita boleh pakai jam tak apa, ya. Sebab jam ni juga mengikut waktu asal, pastilah jam tu tak rosak ke, tak ada apa-apa ni, jam betul lah. Jaga. Tapi ini masalah akan timbul bila kita pergi negeri yang jamnya kita tak faham macam mana. Itu kita mesti mau pakai kaedah. Tak beli dia punya jam. Tengok matahari. Ikut negeri masing-masing punya matahari. Sebab kalau kita nak sembahyang zuhur pukul 12 kat negeri lain, kita tak tahu itu matahari kat mana, dia pukul 12. Matahari bila? Masa. Matahari kat mana? Jadi tengok matahari, jangan tengok jam kalau di negeri yang kita tak tahu dia punya jam macam mana. Ya, berbeza. Tapi kalau kita dah tahu jam ni, ikut jam tu senang, tak apa. Ini cuma ilmu, ini ilmu. Ya, mungkin pada satu masa dah tak apply lagi ini jam apa semua, mau balik matahari, kita tahu. Ini ilmu. Setelah ditolak bayang-bayang rambang, artinya mau lebih sikit tambah kerana nak tolak yang itu. Bayang-bayang rambang yang mula-mula. Kedua, asar. Masuk waktunya dengan jadinya bayang-bayang sesuatu itu sama panjang dengannya, dengan bendanya setelah ditolak bayang-bayang rambang, dan berakhir waktunya dengan terbenam matahari. Jadi, tadi kita dah kata, waktu zuhur sampai bayang-bayang sama panjang dengan benda yang dipacakkan, kemudian tambah sikit, habislah waktu zuhur, dan itulah masuk waktu asar. Sebaik-baik habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Itu mula waktu asar. Dan berakhir waktunya dengan terbenam matahari. Terbenam matahari artinya terbenam seluruh bulatan matahari. Selagi ada sikit, asar mesti ada. Selagi ada sikit, asar mesti ada. Kita mesti fahamkan sikit perbezaan antara terbenam dengan terbit, ada beza sikit. Matahari kalau terbit, sikit aja terbit di ufuk negeri kita, subuh habis. Jangan awak kata mesti terbit pula, keluar, baru habis. Tidak. Terbit sikit saja bulatan matahari nampak di ufuk negeri kita, habis subuh. Terbenamnya, selagi ada sikit, mesti belum habis waktu asar. Cuma nanti ada hukum lah, melambatkan itu apa hukum nanti kita bincang secara. Soalnya waktu bisa ada. Jadi, bila kira terbenam seluruh bulatan. Bila terbit sikit pun kira sudah terbit. Sudah terbit. Ketiga, maghrib. Masuk waktunya dengan terbenam matahari dan berakhir waktunya dengan hilang mega merah. Ini kaul yang muktamad yang dipakai dalam mazhab sekarang, mengikut mazhab tadi. Hilang mega merah tu maknanya bila matahari dah terbenam, biasanya pada negeri-negeri yang cahaya matahari kuat, nanti nampak mega di ufuk itu. Mega tu maknanya awan-awan yang ada di masa itu, di tempat di bahagian ufuk barat tu merah. Jadi selagi ada merah tu, waktu isyak mesti, waktu maghrib mesti ada. Hilang merah itu maknanya dah gelap nanti, maghrib habis, masuk isyak.
Itu yang muktamad yang kita pakai sekarang. Tetapi di sana ada masalah bahawa kerana Imam Syafi'i ada pendapatnya yang lagi satu, bahawa maghrib itu tidak ada waktu. Maknanya tidak ada dari sini sampai sini. Sebaik-baik terbenam matahari, awak mesti sembahyang. Kerana kewajipannya dengan terbenam matahari. Itu nanti kita akan bincangkan, ya. Keempat, Isya. Masuk waktunya dengan hilang mega merah dan berakhir waktunya dengan terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ini fajar benar. Ya, fajar benar. Fajar benar. Jadi fajar benar maknanya ada fajar sebelum itu, yang mana fajar itu dikira fajar dusta lah, boleh kita katakan, atau kita kata fajar olok sajalah. Sebab dusta itu bohong kan. Jadi ini fajar yang tidak sebenar. Fajar ada dua. Kalau di waktu tengah malam ada cahaya terang, tapi cahaya terang tu sekejap, kemudian akan gelap semula. Itu dinamakan fajar kadhib. Yang mana cahayanya itu katanya akan naik di ufuk bahagian timur, cahayanya dari bawah kuncup, kemudian naik ke atas pecah. Itu dinamakan fajar kadhib, fajar olok. Dalam kita disebut macam ekor serigala gitu. Di bawah kuncup, di ujungnya pecah. Itu cahaya. Kemudian lepas itu akan gelap. Gelap. Itu mesti malam lagi. Lepas itu akan terbit fajar, yaitu cahayanya memanjang di bahagian timur dari utara ke selatan, merecup di kaki langit. Nampak cahaya. Kemudian cahaya itu akan terus terang sampailah naik matahari. Itu fajar shadiq. Jadi masuk waktu habis waktu Isya dengan terbit fajar shadiq. Selagi fajar shadiq belum terbit, Isya mesti ada. Kelima, subuh. Ya. Itu barangkali susunan muka surat tak betul. Ada susunan muka surat yang cuba tengok betul tak? Sembahyang yang kelima subuh. Ya. Betul? Ada? Betul ya? Kelima subuh. Nampak? Di atas sekali. Betul? Masuk waktunya dengan terbit fajar shadiq dan berakhir waktunya apabila terbit matahari. Dan terbitnya saya kata tadi, tidak terbit semua, terbit sikit pun subuh sudah. Keterangan waktu-waktu ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammani Jibril alaihi salam 'inda al-bait marratain, fa shalla bi adh-dhuhra hina zalat asy-syamsu wa kana qadra shirak an-na'li, wa shalla bi al-'asra hina kana dhilluhu mithlahu, fa shalla bi al-maghriba hina aftara as-sha'imu, وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى بي الفجر بإسفار ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Hasan. Artinya, saya telah menjadi makmum mengikut Jibril alaihissalam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini Nabi menceritakan malaikat Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Saya telah menjadi makmum mengikut Jibril alaihissalam di sisi Baitullah 2 kali. Ini menurut riwayatnya, yaitu pada malam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Kemudian Nabi menerima sembahyang 5 waktu pada malam Mi'raj. Besoknya waktu Zuhur, malaikat Jibril datang mengajak Nabi sembahyang Zuhur.
Kemudian asar malaikat Jibril datang, maghrib malaikat Jibril datang, isyak malaikat Jibril datang di Baitullah. Ya. Subuh pun dia datang. Kemudian besoknya, siangnya, zuhur datang lagi. Asar, maghrib, isyak, subuh. 2 hari. Hari yang pertama menunjukkan awal, hari yang kedua menunjukkan akhir. Tetapi nanti ada masalah dalam hadis ini. Sebab ada keterangan yang lain menyokong menerangkan. Itu nanti kita akan bincangkan. Jadi malaikat Jibril datang itu selepas Nabi balik dari Isra dan Mi'raj. Tapi malaikat Jibril datang mula-mula zuhur. Oleh sebab itu dinamakan zuhur itu. Zuhur. Zahir. Yang ini mula-mula zuhur zahir semayang itu mula-mula zuhur. Oleh sebab itu dalam susunan semayang kita mula dengan zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kerana malaikat Jibril mula-mula semayang dengan Nabi zuhur. Kemudian asar dan maghrib dan isyak. Ini dia. Saya telah menjadi makmum mengikut Jibril alaihi salam di sisi Baitullah 2 kali. Maka dia semayang zuhur dengan saya ketika tergelincir matahari, iaitu sekadar jarak tali capal. Maknanya matahari gelincir tu sekadar jaraknya sikit aja, jarak tali capal. Berapalah tali capal dari ujung ke ujung? Tak sampai sejengkal. Enggak ini. Jadi matahari itu tergelincir dari tengah langit sikit aja. Bayang-bayang sikit dia tergelincir. Kalau matahari ke atas kepala kita, dia sikit aja condong. Jadi bayangnya itu nampak sikit aja lebih. Dah masuk waktu. Itu sekadar jarak tali capal. Bukan maknanya condong terus. Kalau dah condong terus itu dah jauh, dah sampai asal nanti. Sikit aja. Dari atas kepala kita. Dia semayang asar dengan saya ketika bayang-bayang seumpama bendanya. Dia semayang maghrib dengan saya ketika berbuka orang yang berpuasa. Jadi bermakna orang-orang Islam tu, orang Arab tu dah tahu macam mana orang kalau puasa. Ini menunjukkan sudah ada gambaran berpuasa. Dia semayang isyak dengan saya ketika hilang mega merah. Dan dia semayang subuh dengan saya ketika haram makan dan minum atas orang yang berpuasa. Iaitu fajar. Maka pada keesokan harinya dia semayang dengan saya semayang zuhur ketika bayang-bayang seumpama bendanya. Dia semayang asar dengan saya ketika bayang-bayang 2 kali ganda benda. Ini pegangan mazhab Hanafi. Orang Hanafi dia tak semayang asar macam kita. Kalau kita semayang sekarang asar 4-10 minit. Tapi orang Hanafi akan semayang 4-40. Misalnya. Maknanya bayang-bayang tu dah 2 kali ganda. Pada mereka 2 kali ganda baru masuk. Dia pegang dengan hadis yang kedua. Ya. Tapi pada kita itu dah kira dah lebih tu daripada waktunya berdasarkan hadis. Ya. Dia semayang isyak dengan saya, dia semayang maghrib dengan saya ketika berbuka orang yang berpuasa. Sama. Hari pertama maghribnya malaikat Jibril datang pada waktu itu, dan hari kedua pun pada waktu yang sama. Kalau lain waktu tu hari pertama lain, hari kedua lain. Ini sama pada waktu itu. Ya. Dan dia semayang subuh dengan dia semayang isyak dengan saya ketika berlalu 1/3 malam yang pertama. Yang ini kira-kira pukul 11 atau pukul 12. 1/3 malam yang pertama. Pukul 11. Kalau 12 jam, kira-kira dari 7, 8, 9, 10, 11. 1/3 malam yang pertama. Dan dia semayang subuh dengan saya ketika cerah subuh. Tapi belum terbenam, belum terbit matahari. Cerah. Oleh sebab itu hadis ini tidak menunjukkan awal dan akhir secara tepat, tetapi menunjukkan afdal. Kalau dah lepas itu dah makruh. Maknanya kalau cerah subuh, cerah kita kata terang tanah, ya. Subuh mesti ada. Tetapi kalau ikut hadis ini dah merupakan akhir. Maknanya kalau dah lepas itu dah makruh lah. Tinggal terbit matahari aja lagi. Tetapi mesti dikira subuh. Itu akan ada perbincangan. Nanti kita akan bincang sikit, ya, hadis. Kemudian dia berpaling ke arah saya. Yang ini malaikat Jibril setelah semayang ini semua sekali, dia berpaling ke arah saya seraya berkata, "Wahai Muhammad, inilah waktu para nabi sebelum kamu dan waktu semayang kamu." Nanti ya. Inilah waktu para nabi sebelum kamu.
Maknanya Nabi-Nabi sebelum kamu sembahyang di waktu ini, tetapi bukan makna mesti 5 waktu tau. Kerana Nabi-Nabi yang terdahulu ada sembahyangnya cuma 2 waktu, ada yang 1 waktu, ada yang 3 waktu. Tapi waktu-waktu ini terkumpul pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada setengah mengatakan waktu Zuhur, waktu Nabi ini, waktu Asar, waktu Nabi ini, waktu Maghrib, waktu Nabi ini, ada Nabi-Nabi dalam kitab. Ada diterangkan di situ ya. Itu tak perlulah kita terangkan. Jadi ini waktu para Nabi sebelum kamu. Dan waktu, yakni waktu sembahyang kamu, ialah antara 2 waktu ini yang sama. Jadi antara yang pertama dengan yang kedua, itu waktu sembahyang. Cukup sampai sini. InsyaAllah minggu depan kita akan bincangkan perbincangannya. Kerana perbincangannya agak panjang, saya fikir saya tak boleh habiskan dalam 15 atau 10 minit. Jadi kita berhenti di sini. Kita akan sambung nota ini untuk minggu depan. Ya, minggu depan kita bukan minggu depan. Lagi 2 minggu lah. Giliran yang kedua. Jadi ini nanti kita akan bincangkan tentang waktu. Ada apa-apa nak tanya? Ya. Kalau macam hitam merah dan hitam. Tapi waktu syak Mesti dikira boleh supaya. Maknanya ada masa tak ada mega merah. Tak ada mega merah. Tapi waktu isyak mesti ada. Pendeknya kita pegang kaedah sebelum masuk waktu yang kedua, waktu pertama mesti ada. Sebelum masuk isyak, maghrib mesti ada. Sebelum masuk subuh, isyak mesti ada. Bayang-bayang dikira satu makhluk. Jadi, itu yang saya bincang tadi. Adakah dia itu bayang-bayang, adakah kerana matahari membawa bayang, atau kerana satu makhluk ciptaan Allah? Jadi jawabnya satu makhluk ciptaan Allah. Matahari itu cuma penunjuk, menerangkan adanya bayang atau tak ada. Bila terang ada bayang, bila gelap tak ada bayang. Dah, itu. Jangan awak fikir yang banyak tentang bayang. Ini cuma bayangan saja kita. Yang lain. Kalau tak ada, saya nak jawab soalan yang diminta pada saya menjawabnya, iaitu pada pelajaran yang lalu, kalau tak silap saya, Ustaz ada menerangkan tentang satu penerangan yang Ustaz dengar, iaitu manakah yang lebih afdal, sama ada kita memberi salam kepada Nabi SAW melalui manusia, ataupun dengan perantaraan melalui malaikat. Bolehkah Ustaz terangkan? Ini jawabnya begini. Ini yang saya katakan ini, ada setengah orang sangat mengambil berat soal hendak memberi salam kepada Nabi Muhammad, berkirim salam kepada orang-orang yang nak pergi haji atau nak pergi Madinah. Sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad, katanya. Orang ni pun terimalah insya-Allah. Cuma jadi problem bagi orang ni bila dah banyak orang kirim salam. Ya tak? Dia nak kena buat list. Dia nak pergi kat situ baca satu-satu, tak boleh ingat. Ramai. Tiap-tiap orang semua nak kirim salam. Ya tak? Nak kirim salam. Kalau saya kadang-kadang susah tak suka nak beri salam, nak kirim salam pada seseorang tu kerana takut memberatkan orang tu lah. Ya. Tapi ada orang suka jumpa kirim salam. Yang orang terima ni nak bingung, dia banyak nak kirim salam. Ya. Ini kirim salam biasalah. Tak boleh sampai salam. Baiklah. Elok, ini saya terangkan dulu kirim salam. Bila awak kirim salam, orang kirim salam awak, tolong sampaikan salam dengan si bulan. Awak buat syarat. InsyaAllah kalau saya tidak lupa buat syarat. Jadi kalau ada buat syarat begitu, kalau terlupa ke apa tak kisah. Ataupun kalau saya jumpa. Kalau tak jumpa macam mana? Ya, baiklah, tak apa. Ini kirim salam pada Nabi. Yang jadi masalah problem orang yang menerima salam ni. Banyak. Jadi bolehkah tidak dia beri salam secara umum saja? Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang beri salam, dia kata, ya Rasulullah, ini saya datang menyampaikan salam dari umatmu. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, terimalah. Dan dia harap Tuhan memberi syafaat kepada. Sudah, cukup secara umum.
Cuma saya dengar itu satu penerangan daripada seorang ulama di sana masa dia memberikan ceramah, dan saya tertarik dengan penerangannya. Dan apa yang dicakapkan itu benar. Yaitu dia kata ada hadis Nabi, dan hadis itu memang benar ada, yaitu tiap-tiap orang yang mengucapkan salam pada Nabi, walau dari mana pun, ada malaikat yang bertugas menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya dan salamnya ada. Menyampaikan kepada Nabi. Jadi bermakna kalau awak tak kirim salam pun kepada orang yang pergi haji atau pergi ke Madinah itu, awak mengucapkan salam dari sini pun. Dan awak sembahyang 5 waktu bila kata Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 5 kali satu hari awak beri salam sembahyang fardu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 kali. Assalamualaikum. Sejahtera atasmu wahai Nabi. Ini salam betul terang. Dan kita menghadap makam pun kita bilang Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini Tuhan dah jadikan kau beri salam 5 kali lah. Dah atur kan. Beri salam pada Nabi SAW 5 kali satu hari. Itu kalau sembahyang fardu, sembahyang sunat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya? Jadi biar hadir hatilah bila beri salam. Sampai ada malaikat yang bertugas. Jadi kalau awak tak kirim salam dengan kawan yang menyusahkan kita pun tak apalah. Awak hari salam pada Nabi SAW. Dan malaikat bawa. Malaikat tak lupa. Manusia lupa. Malaikat ni memang ada kelebihan yang Tuhan jadikan. Memang dia punya tugas tu. Dia bawa salam. Begitu juga selawat. Itu maksudnya. Jangan salah faham. Jangan makna tak boleh kirim salam. Boleh lah. Tapi agak-agak awak kasih tahu dia lah. Kalau awak ingat. Ya, kirimlah salam. Tapi sini pun awak hari-hari beri salam pada Nabi. Cuma kelebihan kat sana. Bila awak berdiri di makam. Nabi kata siapa-siapa yang beri salam. Ini dalam sebuah hadis. Di hadapan kubur tu kata Nabi. Ya. Selepas wafat Nabi, Allah Ta'ala mengembalikan itu roh pada Nabi. Maknanya di saat itu Nabi dengar dan Nabi jawab salam. Cuma kamu tak dengar. Tapi yang di sini pun berita saja sampai ini salam dari umatmu. Mungkin jawab Nabi itu secara umum sajalah, ya. Tapi berita sampai pada Nabi, orang yang beri salam. Yang sana itu secara khusus dan dekat. Ada juga masalah yang timbulkan. Mana yang lebih baik? Ada setengah orang dia beri salam dari jauh. Ya. Ada setengah-setengah ahli sufi lah. Ada cerita zaman lampau ada setengah ahli sufi tu. Dia bila nak menghadap, dia nak ziarah makam. Dia tak masuk dalam kawasan ziarah. Dari pintu luar dia beri Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang tanya pasal tak masuk. Dia kata saya segan nak masuk. Saya takut saya tak layak menghadap Nabi SAW. Cukuplah saya dari sini beri salam pada Nabi. Itu satu pandangan. Dan ulama bincangkan. Ada, saya biasa nampak dia dari jauh dia Assalamualaikum. Dia berhenti kat luar masjid, kat pintu masjid, jauh dari makam. Tapi ulama kata itu tak tepat dan kurang afdal. Kerana kita kalau nak jumpa satu orang tu, selagi kita boleh pergi dekat dengan dia, pergilah dekat. Buat apa nak jauh? Tapi orang ini punya pandangan satu kerana dia rasa dia tak layak jumpa Rasulullah. Ini benar dia. Ya? Nak jumpa Rasulullah. Dia jauh. Ya? Sebab ada orang-orang macam tu. Ya? Kadang-kadang kita tengok satu orang alim besar begitu, kedudukannya begitu tinggi derajat. Kita nak salam dengan dia pun kita takut, aku ni layak ke salam dengan dia. Kita rasalah dia. Sebab orang besar, apakah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh sebab Rasulullah itu dah memang orangnya tawadhu. Orangnya merendah diri. Dari masa hidupnya juga begitu. Kita alhamdulillah kita dapat nabi yang Allah Taala kata bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Terhadap orang mukmin Nabi Muhammad pengasih dan penyayang. Ada satu orang perempuan datang jumpa Rasulullah, orang tua datang jumpa nak bertanya ke apa, menggeletar dia depan Rasulullah. Sebab dia dengar ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Nabi Rasul yang turun wahyu. Dia nak jumpa mustahak, tapi dia takut menggeletar. Sampai depan Nabi, Nabi tengok dia menggeletar. Nabi kata, kenapa ibu menggeletar? Jangan khawatir. Ya, saya punya mak juga makan daging kering. Maknanya saya dari golongan orang miskin, mak saya pun orang miskin macam ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ya, kita kata kita beri salam, nak beri salam, kirim salam pun boleh.
Kalau kita kata saya pun tak kirim salam pun tak apa, tapi awak ingin nak salam dengan Nabi, nak kirim salam, bacalah Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dalam sembahyang sampai sembahyang. Salam. Atau bila duduk assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ya, assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Selawat dan salam kepadamu wahai junjunganku wahai Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita jawab satu soalan lagi ni, ya. Adakah hasil pahala berjamaah dengan kanak-kanak yang berumur 7 tahun? Jawabnya hasil. Kalau kanak-kanak tu punya sembahyang cukup syarat, ya. Maknanya dia sudah tahu membezakan sesuatu dan sembahyangnya dikira sah, ya. Jadi yang pentingnya soal sah tak sah tu, soal bersunat tu pun ada masalah, ya. Kalau dia dah bersunat dah cukup syarat semua sekali, ya, sah jamaah kita dengan dia. Sebab syaratnya jamaah tu makmum dengan imam dua-dua mesti sah sembahyang. Bila dah sah tak kira. Jadi 7 tahun dah tahu membezakan, dah sah sembahyang. Hasil jamaah. Harap Ustaz terangkan niat sembahyang qasar. Niat sembahyang qasar ialah kalau lafaznya usalli fardhu zuhri raka'atain qasran. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat qasar. Qasar mesti disebut. Maknanya dalam hati juga mesti diniatkan qasar. Tak boleh awak kata saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Mana ada zuhur 2 rakaat? Zuhur 4. Oh, awak bilang qasar. Qasar tu ingat. Qasar itu niat. Jadi kalau awak tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Sahaja aku sembahyang zuhur qasar. Boleh. Sahaja aku sembahyang zuhur qasar. Qasar tu maknanya 2 rakaat. Itu mesti terlintas dalam hati sembahyang qasar. Sahaja aku sembahyang zuhur qasar. Sahaja aku sembahyang asar qasar. Kemudian nak jamak pula niat. Sahaja aku sembahyang zuhur qasar dan jamak dengan asar. Jamak takdim ke jamak takhir ke, ingat. Adakah gugur kewajipan sembahyang kepada orang yang terlalu tua sekira-kira umur 100 tahun? Jawabnya tidak gugur selagi dia tidak janyuk dan dia masih waras. Ya. Umur 100 tahun ke 100 lebih ke tak kira, ya. Bahkan memang biasa orang umur 100 tahun tapi masih waras, masih apa? Kewajipan sembahyang tidak gugur kecuali pada dia dah nyanyuk. Tak tahu waktu, tak tahu apa lagi, dah tak ingat. Adakah hadis yang menerangkan tentang hal ini? Jawabnya ni tak payah hadis. Kewajipan sembahyang memang wajib dan hadis-hadis tadilah. Cuma barangkali ada orang ni nak tanya lain sikitlah, saya faham kat perkara ni. Orang-orang yang sudah terlalu tua, ya, yang mana orang ini biasa buat sunnah masa muda, tetapi sampai di satu saat dia terlalu tua, tak larat nak buat sunnah. Tak larat nak buat sunnah, cuma buat fardu saja. Dia dapat pahala sunnah yang dia pernah buat dulu masa dia sihat walafiat, tapi sekarang dia dah uzur, Tuhan beri itu pahala walaupun dia tak buat, tapi pada sunnah. Katalah dah 100 tahun, sembahyang zuhur aja, fardu aja, sunat dah tak larat lagi, tak kuat. Duduk pun, kalau boleh sembahyang duduk, alhamdulillah. Ni tak boleh sembahyang duduk. Sembahyang sunat ni lagi ada kemudahannya, dengan duduk atau dengan hati dengan apa boleh, tak kisah. Jadi pahala jalan terus. Bagi sunat, fardu tak boleh. Jangan kata dulu aku dah sembahyang 50 tahun, sekarang tak mau sembahyang lagi lah, pahala jalan terus. Fardu tak boleh. Selagi ada waras, mesti sembahyang sampai akhir hayat. Allah Ta'ala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa maknanya? Sampai datang maut. Sampai datang maut. Yakin makna di situ maut. Selagi hidup mesti ibadah. Tetapi orang agama sesat bilang sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Bila dah yakin tak payah sembah. Awak pasal tak sembahyang? Saya dah yakin. Dan Tuhan dah bilang sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Itu sebablah kalau tafsir tak pakai tafsiran yang betul, tak pakai hadis Nabi, dia pakai kepala dia sendiri. Yakin di mana yakinlah, apa susah dia bilang yakin. Kalau dah yakin kan jangan sembahyang. Sesat ini, kufur. Bukan macam itu tafsir. Sembah Tuhanmu sampai datang yakin. Yakin tu artinya maut.
Apa pasal tafsir maut? Kerana maut mesti datang. Tak ada syak wa sangka. Dan tak ada siapa pun dari makhluk yang kata tak mati. Hatta orang tak percaya pada agama pun dia percaya mati mesti. Dia tak percaya Tuhan, tapi dia percaya mati mesti. Semua orang percaya. Ada orang kata saya tak mati. Mana boleh? Semua orang mati. Inilah. Sebab itu Nabi kata, kalau nak minta penasihat, mati itu cukup jadi penasihat. Tapi orang pun tak ambil iktibar lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكفر يمتى ذكرت رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واقل أتقيا ولنا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل العيون قبل أن تأتي ما رسل المنون واغفر الستور أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صعب المصابيح الغرى والحمد لله رب العالمين.